Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, esok kita akan bersama-sama menyambut 1 Syawal 1440 Hijrah. Kita bersyukur kerana kita telah berjaya mengamalkan ibadat puasa tanpa sebarang gangguan. Bukanlah ini satu perkara yang berlaku di mana-mana saja. Ramai umat Islam tidak pun dapat berpuasa kerana keadaan di negara mereka tidak stabil. Bahkan mereka terdedah kepada ancaman yang mungkin meragut nyawa mereka. Ramai dari mereka kebuluran dan mungkin menghadapi maut. Sebaliknya, kita di sini pada hari raya akan nikmati makanan dan juadah berlambak-lambak. Rezeki kita mungkin berlipat ganda. Hampir tidak ada pun seorang kita yang tidak dapat rayakan Aidilfitri dengan sempurna. Sementara kita nikmati semua ini, kita harus ingat bahawa nikmat kita hanya terdapat kepada kita kerana titik peluh orang asing yang bekerja untuk kita. Mereka lah yang menitik peluh, berusaha supaya keperluan kita sampai kepada kita. Termasuklah bekalan makanan. Tanpa mereka, negara kita akan terus jadi negara miskin yang tidak dapat dibangunkan. Sesungguhnya, nikmat yang banyak yang kita terima bukanlah dari hasil usaha kita. Ia adalah hasil usaha orang lain, sama ada warga atau orang asing. Fikirlah semasa kita bergembira dengan nasib baik kita. Apakah tahap pembangunan negara jika tidak ada orang asing, tetapi kita orang Islam sahaja yang tinggal di negara bertuah ini? Bersyukur dengan nikmat adalah sesuatu yang dituntut oleh agama kita, agama Islam. Kita sering berdoa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta kita selamat, tidak ada malapetaka menimpa kita, kesempurnaan hidup mati kita. Kita juga bersembahyang hajat, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan, menukar nasib buruk kita kepada kesejahteraan. Tetapi kita harus ingat, semasa kita berdoa dan bersembahyang hajat, bahawa Allah tidak akan makbulkan permohonan kita, melainkan kita sendiri berusaha terhadap memperbaiki nasib kita. Tanpa usaha dari kita, tidak mungkin kita hidup selesa. Umat Islam sekarang ini ditindas di mana-mana saja. Jika kita pegang kepada kebenaran dan ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran, tentu kita akan sedar bahawa malapetaka yang menimpa kita disebabkan kita tidak tunjuk ajar, kita tolak tunjuk ajar, panduan dan nasihat yang terdapat dalam Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang Islam itu adalah bersaudara, tetapi kita lihat mereka sering bermusuh sehingga ke tahap peperangan sesama mereka. Kita dilarang membunuh, tetapi kita lihat ramai daripada kita membunuh dan terbunuh. Saudara dan saudari sekalian, tidak ada sesuatu yang lebih diutamakan oleh Islam daripada berlaku adil. Berkali-kali disebut dalam Al-Quran, apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil.
tetapi ramai daripada kita menghukum tanpa periksa, mengenepikan keadilan. Kita berpuasa dan kita bendung nafsu kita dengan tidak makan dan minum di sepanjang hari. Kita berjaya selama 30 hari, tetapi takkanlah hanya bulan puasa sahaja yang kita harus bendung nafsu kita. Tentulah pada masa-masa lain juga kita perlu bendung nafsu kita. Akan rosak dan gagallah orang Islam jika pada masa lain mereka menurut nafsu. Pada masa lain juga kita perlu bersabar. Sesungguhnya nasib kita orang Islam di negara ini adalah baik. Tanpa usaha dari kita pun kita dapat banyak nikmat. Kita merayakan Hari Raya Aidilfitri dengan gembira, dengan senang lenang di negara bertuah ini. Buat suatu hari kita boleh lupakan segala yang kita rasai dari ibadat puasa. Kita rayakan sepanjang bulan Syawal, mungkin seterusnya. Tetapi kita akan rugi jika kita terus lupa pelajaran yang kita perolehi pada bulan puasa. Pada Hari Raya Aidilfitri, saya ingin pohon ampun dan maaf akan segala yang tidak baik yang telah saya dan isteri saya lakukan sepanjang tahun kepada sesiapa. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun 1440 Hijrah. Sekali lagi, maaf zahir dan batin kepada muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia. Terima kasih.